Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita ni akan belajar pelajaran fikih bahagian salah darjah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada hari ini kita ni akan mempelajari pelajaran yang dalam tajuk Rukun Sembahyang ada 13 perkara. Yang mana pada hari ini kita ni akan belajar rukun kelima iaitu rukuk serta tama'ninah. Rukuk ialah membongkokkan badan sekira-kira qadar kedua-dua tapak tangan sampai kepada kedua-dua lutut. Jadi kita ni semua sudah tahu bahawasanya rukuk ialah membongkokkan badan sekira-kira qadar kedua tapak tangan kita ni sampai untuk memegang kedua lutut kita ni. 2. Rukuk yang afdal ialah membongkokkan badan ke hadapan sehingga belakang dan tengkuk sama rata. Meluruskan kaki iaitu batis, paha dan dua tapak tangan, memegang dua lutut serta merenggangkan anak-anak jari. Jadi rukuk yang paling sempurna, rukuk yang afdal ialah apabila kita ni membongkokkan badan ke hadapan sehingga mana belakang dan tengkuk kita ni sama rata. Yang mana kita ni meluruskan kaki iaitu batis, paha dan dua tapak tangan kita ni memegang dua lutut kita ni. Serta jari kita ni tu renggangkan. Di akhir pengajaran, cikgu mahu murid-murid dapat menerangkan apa dia rukuk yang nombor 1 dan juga dapat menerangkan rukuk yang afdal yang nombor 2 dengan mengikut kefahaman masing-masing dan mengikut ayat sendiri. Cara rukuk bagi lelaki iaitu hendaklah direnggangkan kedua-dua siku dari rusuk. Manakala cara rukuk bagi perempuan iaitu hendaklah merapatkan kedua-dua siku ke rusuk. Artinya di sini terdapat perbezaan melakukan rukuk antara lelaki dan juga perempuan. Lelaki hendaklah ia merenggangkan kedua-dua sikunya tu jangan dekat dengan rusuk. Tetapi perempuan rukuknya hendaklah merapatkan kedua-dua siku ke rusuknya. 3. Cara rukuk bagi orang yang bersembahyang duduk ialah dengan membongkokkan badan dengan kadar dahi menyamai lutut, dan cara rukuk yang afdal ialah membongkokkan badan dengan kadar dahi menyamai tempat sujud. Jadi ini adalah apabila orang yang bersembahyang cara duduk. Jadi caranya rukuk ialah membongkokkan badan dengan kadar dahi menyamai lutut. Dan juga cara rukuk yang afdal bagi orang yang bersembahyang duduk ialah membongkokkan badan dengan kadar dahi menyamai tempat sujud. Keterangan yang berkaitan dengan rukuk. 1. Orang yang bersembahyang adalah wajib membongkokkan badan dengan tujuan iaitu niat rukuk semata-mata. Jadi di sini orang yang bersembahyang wajib ia membongkokkan badan dengan tujuan untuk rukuk sahaja. Jadi di sini di bawah, perenggan bawah, jika sekiranya ia membongkokkan badan kerana mengelak sesuatu kemudian ia menjadikannya sebagai rukuk, maka rukuknya tidak sah. Di mana wajib ia berdiri semula kemudian membongkok dengan tujuan rukuk. Jadi masalah yang ada dalam perenggan yang di bawah adalah apabila ia mengelak dari sesuatu. Mungkin ada penyangat masuk, kan melintas, kan mengagam mukanya, maka ia pun terus tidur rukuk. Jadi rukuknya adalah tidak sah. Maka wajib ia berdiri semula kemudian bongkokkan
badannya dengan tujuan untuk rukuk. Bukan untuk mengelak dari mungkin ada penyangat, mungkin ada lipas terbang dan sebagainya. Jadi yang semua tu niatnya adalah tidak dibenarkan dan rukuknya tidak sah. 2. Tomak-ninah ketika rukuk. Jadi apa dia tomak-ninah? Kita ni berkenalan. Tomak-ninah ialah berhenti sekejap selepas rukuk sebelum bergerak mengerjakan i'tidal. Sekurang-kurangnya ialah tetap sekalian anggota pada ketika rukuk. Ada masa yang menceraikan antara rukuk dan i'tidal. Yang afdalnya ialah berhenti dengan tempoh membaca 3 kali tasbih yang telah ditentukan. Jadi, tomak-ninah adalah apabila kita ni tu berhenti sekejap selepas rukuk. Sebelum kita ni bangun, berdiri tegak untuk melakukan i'tidal. Jadi pada 2 minggu lepas, murid-murid ada bertanya kepada cikgu, kalau selepas membaca Al-Fatihah, perlukah kita ni tomak-ninah? Maka jawapan cikgu adalah tidak. Cuma adalah lebih afdal apabila kita ni membaca surah Al-Fatihah dengan perlahan dan bertajwid seperti yang pernah cikgu ajarkan. Jadi apabila tomak-ninah, kita ni buat tomak-ninah apabila dalam rukun yang disebutkan tomak-ninah sahaja. Seperti rukuk serta tomak-ninah, i'tidal serta tomak-ninah, sujud serta tomak-ninah. Duduk di antara 2 sujud serta tomak-ninah. Jadi dalam keempat rukun yang telah cikgu sebutkan baruan ni, di sanalah sahaja kita ni berhenti sekejap untuk apa? Untuk menceraikan antara satu pergerakan dan satu pergerakan sembahyang. Maka murid-murid yang bertanya dah cikgu, apabila kita ni membaca surah Al-Fatihah, kan menyambung membaca surah lain adalah lebih baik kalau kita ni baca perlahan, tarik nafas dan agar apa? Agar sembahyang kita ni dan bacaan kita ni diterima dan didengar oleh Allah Ta'ala. Jadi apabila kita ni berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ni berjumpa dengan pencipta kita ni, maka kita ni perlu buat dengan baik. Sama saja macam kita ni apabila kan berjumpa dengan ke bawah duli kita ni. Kita ni berpakaian cantik-cantik, kita ni bersedia sudah untuk berkata ataupun menggunakan perkataan yang baik ketika berjumpa dengan ke bawah duli ataupun kerabat-kerabat diraja kita ni perlu berpakaian cantik. Kita ni kalau di rumah sudah kita ni praktis, kata orang putih, kita ni sudah latihan untuk cara bercakap dengan ke bawah duli dan sebagainya, maka macam itu juga apabila kita ni sembahyang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni namanya dating dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita ni perlu berbuat dengan perlahan dan cantik. Bacaan kita ni cantik, perbuatan sembahyang kita ni cantik, rukun-rukun sembahyang tidak ada tinggal dan sebagainya, insya-Allah. Jadi penerapan nilai akhlak yang dapat kita ni temui dalam pelajaran kali ini ialah sembahyang adalah merupakan kewajipan kita ni sebagai hamba Allah. Jadi insya-Allah itulah sahaja pelajaran kita ni pada hari ini. Diharap murid-murid dapat mengambil manfaat daripada pengajaran cikgu kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.